Kebelakangan ini, satu demi satu ahli sukan negara gagal dalam ujian doping yang dijalankan ke atas mereka. Bagaimana situasi seperti ini boleh berlaku dan adakah ia dilakukan dengan sengaja atau tanpa disedari? Doping ini membekalkan bahan-bahan tertentu untuk meningkatkan fungsi organik secara buatan dan prestasi sukan oleh atlet untuk meletakkan kesihatan mereka pada risiko. Doping adalah amalan yang dilarang sama sekali dalam bidang sukan. Jadi kita tahu juga yang dimaksudkan dengan doping itu sendiri, Cik Aiman. Mungkin Cik Aiman boleh kongsikan. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Okey, doping dalam sukan sebenarnya bukan sesuatu yang baru lah. Sebenarnya benda ni quite common juga dalam sukan. Jadi dari istilah doping sebenarnya penggunaan bahan ataupun kaedah yang dilarang untuk meningkatkan prestasi sukan oleh atlet. Jadi penggunaan dadah atau ubat ni diharamkanlah oleh Jabatan Kuasa Olimpik Antarabangsa ataupun IOC. Justru itu, atlet tidak boleh mengelak daripada menjalani ujian doping. Jika seseorang atlet itu didapati positif mengambil dadah terlarang melalui ujian doping yang dibuat secara rambang, dia berisiko disingkir daripada menyertai pertandingan dan status pemenang juga boleh ditarik balik. Malah, atlet juga akan merana akibat kesan penggunaan dadah dalam jangka masa panjang mahupun pendek. Pengambilan dadah doping biasanya diamalkan oleh segelintir atlet baik profesional maupun amatur bagi mendapatkan kelebihan yang maksimum dalam prestasi sukan mereka. Berikut antara 4 jenis doping yang dilarang diambil oleh para atlet. Yang pertama, steroid anabolik. Yang kedua, doping dadah. Yang ketiga, narkotik amfetamin. Dan yang keempat adalah neurotik. Bagi steroid anabolik, dadah ini merupakan antara dadah yang paling terkenal dalam dunia atlet. Menurut Keratan Akhbar secara atas talian, terdapat beberapa punca pengambilan dadah dalam kalangan atlet sukan di Malaysia. Antaranya ialah kelalaian dalam pengambilan suplemen tanpa sedar oleh atlet. Atlet yang disabit kesalahan biasanya tidak tahu makanan tambahan yang diambil oleh mereka mengandungi bahan terlarang. Antara punca lain yang menyebabkan penyalahgunaan dadah berlaku ialah penggunaan dadah ini bertujuan untuk memperoleh kelebihan stamina dan kekuatan tenaga untuk memperoleh kejayaan. Atlet biasanya memerlukan ubat yang boleh meningkatkan stamina dan prestasi mereka dalam sukan. Tekanan yang mereka hadapi untuk berjaya dalam bidang sukan tersebut mendesak mereka untuk menjadikan mereka alpha akan undang-undang dan peraturan dalam sukan. Antara punca lain ialah penggunaan dadah ini bertujuan untuk melindungi kecederaan fizikal yang dialami oleh atlet semasa bersukan. Mereka didorong oleh naluri mahu menyertai sesuatu pertandingan ketika berada dalam kecederaan menyebabkan mereka mengambil jalan mudah iaitu dengan mengambil dadah terlarang ini bagi proses mempercepatkan pemulihannya. Keadaan ini dapat dilihat sekiranya pertandingan yang disertai oleh atlet tersebut sudah berada di pusingan akhir. Mari kita lihat kesan pengambilan dadah kepada diri dan negara. Doping atau penyalahgunaan dadah dalam kalangan atlet dikatakan untuk meningkatkan prestasi para atlet. Walau bagaimanapun, isu ini sudah kerap kali diperkatakan tetapi masih dipandang remeh oleh para ahli sukan baik dalam negara maupun luar negara. Ada yang mengatakan bahawa pengambilan doping ini memberi kesan yang baik kepada para atlet sukan, tetapi kesan mudarat yang lebih banyak terutamanya kepada diri mereka sendiri dan juga memberi imej yang negatif kepada negara. Antara kesan pengambilan dadah doping adalah steroid anabolik boleh menyebabkan kemandulan, peningkatan kolesterol, tekanan perasaan dan keracunan hati. Bagi doping darah pula boleh menyebabkan seseorang itu menghidapi penyakit HIV. Bagi kesan daripada pengambilan amfetamin ialah kemurungan, halusinasi, kegelisahan, gangguan tidur, berdebar-debar dan mengurangkan daya tumpuan. Untuk diuretik pula, ianya akan mengakibatkan ketidakseimbangan elektrolit tubuh dan pembesaran buah dada. Bukan hanya diri atlet itu sendiri yang terjejas, bahkan ia juga akan menjejaskan nama negara itu sendiri. Pengambilan penyalahgunaan dadah dalam kalangan para atlet akan memberi kesan buruk kepada negara seperti
kos penyediaan bagi khidmat rawatan dan pemulihan penagih dadah. Bukan itu sahaja, tetapi perbuatan pengambilan doping menyebabkan berlakunya persaingan yang tidak adil terhadap para atlet yang jujur dan benar-benar layak dalam bidang sukan negara. Selain itu, ianya memerlukan kos yang banyak untuk mengadakan program seperti ceramah dan seminar kepada para atlet. Kesan yang seterusnya, ianya boleh memburukkan nama para atlet di mata negara dan ia dapat memberi satu persepsi negatif daripada atlet luar negara terhadap atlet dalam negara. Antara langkah untuk mengatasi masalah doping dalam kalangan atlet ialah mengadakan kempen kesedaran anti-doping. Hal ini kerana kempen kesedaran ini dilakukan bertujuan untuk mengelakkan para atlet mengambil doping semasa sukan dan bertujuan untuk mengelakkan kes doping berulang seperti yang berlaku pada Sokma di Perak pada tahun 2018. Selain itu, antara langkah untuk mengatasi masalah doping dalam kalangan atlet ialah melaksanakan pendidikan serta didikan agama. Hal ini demikian kerana salah satu punca berlakunya pengambilan doping dalam kalangan atlet ialah kurangnya pengetahuan agama. Pihak kerajaan maupun pihak swasta haruslah membantras isu penyalahgunaan doping dalam kalangan atlet. Sebagai contohnya, mengadakan ceramah, seminar, pameran dan sebagainya. Di samping itu, antara langkah yang boleh dilakukan untuk mengatasi masalah doping dalam kalangan atlet ialah mewujudkan kerjasama di antara orang awam dan kerajaan. Ini dinyatakan demikian kerana ianya bertujuan untuk kedua-dua pihak sentiasa berganding bahu bagi sama-sama membantras isu penyalahgunaan doping atau dadah yang semakin berleluasa dalam kalangan atlet sukan. Selanjutnya, langkah untuk mengatasi masalah doping dalam kalangan atlet ialah mengenakan hukuman. Hal ini kerana sekiranya seseorang atlet yang didapati mengambil doping haruslah dikenakan tindakan seperti menggantung tugas, dihalang daripada menyertai sebarang pertandingan dan sebagainya. Ini bertujuan untuk menyedarkan para atlet bahawa pengambilan doping sangat berbahaya dan boleh menyebabkan kehilangan pekerjaan. Seterusnya, langkah untuk mengatasi pengambilan doping dalam kalangan atlet ialah melakukan ujian doping. Hal ini demikian kerana ianya bertujuan untuk mengelakkan para atlet mengambil atau menggunakan bahan-bahan terlarang dalam sebarang tamasya sukan. Ini bertujuan kerana untuk mengelakkan masalah doping berulang lagi seperti tahun-tahun sebelum ini, di mana sesetengah para atlet mengambil doping adalah bertujuan untuk meningkatkan daya ketahanan diri mereka semasa pertandingan. Kesimpulannya, penyalahgunaan doping dalam kalangan atlet-atlet negara bukanlah perkara yang remeh-temeh dan perlu dititik beratkan kerana ianya secara tidak langsung boleh merugikan negara. Faktor-faktor pengambilan doping juga disebabkan oleh kurangnya didikan agama dan pengaruh rakan sebaya. Oleh itu, pihak yang bertanggungjawab seperti pihak kerajaan dan juga pihak swasta haruslah memberi perhatian supaya masalah pengambilan doping dalam kalangan atlet dapat dibendung.